Dengan izin Yang Amat Arif, saya ingin membacakan fakta berkaitan kes ini. Kamarul dan Melina telah mula berkenalan sewaktu mereka mendaftar pengajian di salah sebuah universiti di luar negara. Kamarul dibesarkan dalam sebuah keluarga yang mementingkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Melina pula dibesarkan dalam sebuah keluarga Kristian aliran Katolik dari Indonesia. Selepas beberapa ketika, Kamarul telah mendapati perhubungan di antara isteri beliau, Melina dan Robert. Kamarul sangat kecewa apabila Robert memaklumkan beliau bahawa Melina dan Robert telah beberapa kali menghabiskan masa bercuti bersama-sama semasa ketiadaan Kamarul. Kamarul akhirnya pada 12 Oktober 2020 telah menceraikan Melina dengan talak satu di banglo mereka di Seremban 2. Perceraian mereka disahkan melalui satu perintah oleh Mahkamah Rendah Syariah Seremban pada 19 Oktober 2020. Pada 13 November 2020, beliau melalui peguam syar'i beliau telah memfailkan tuntutan-tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah Seremban terhadap Kamarul seperti berikut. Rumah banglo di Seremban 2 dan saham syarikat Kamarul Konsultansi sebagai harta sepencarian, rumah kediaman di Kuala Lumpur sebagai hak mutlak Melina, bayaran mut'ah kepada Melina sebanyak RM70,000 dan hak jagaan anak-anak kepada Melina. Dengan izin Yang Arif, baiklah saya akan meneruskan dengan hujahan saya yang pertama. Isu yang saya akan bangkitkan sekarang adalah Melina tidak layak dalam hak penjagaan kanak-kanak. Dalam Seksyen 84B Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan 2003 telah menyatakan hak penjagaan hilang jika perempuan tersebut berkelakuan buruk secara terbuka dan keterlaluan. Dalam hal ini, Melina telah berlaku nusyus kerana dia telah curang bersama suaminya dan buktinya beliau telah keluar bercuti bersama-sama dengan Robert tanpa pengetahuan Kamarul. Yang kedua, dalam seksyen yang sama iaitu 84E juga menyatakan hak penjagaan hilang jika perempuan itu cuai dan menganiaya kanak-kanak. Dalam kes ini dapat kami buktikan Melina telah berlaku kecuaian dalam pemilihan pengasuh yang telah menyebabkan anak mereka telah mengikuti program keagamaan di gereja bersama pengasuh tersebut. Terdapat dalil dalam Al-Quran yang telah menyatakan pengharaman nusyus iaitu dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah telah berfirman yang bermaksud, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka yakni nusyus, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Baiklah, itulah hujahan saya yang pertama bahawa Melina tidak layak dalam hak penjagaan kanak-kanak. Terima kasih. Dengan izinnya Arif, bolehkah saya meneruskan penghujahan saya tentang isu kedua? Isu yang kedua ialah Melina didapati telah melakukan nusyus terhadap suaminya dan menyebabkan Melina sama sekali tidak layak untuk menuntut hak mut'ahnya. Hal ini kerana berdasarkan kepada Seksyen 58 Enakmen 11 tahun 2003 Enakmen Undang-Undang Keluarga Negeri Sembilan, Keluarga Islam Negeri Sembilan menyatakan selain hak seorang perempuan untuk mohon nafkah, seorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian sagu hati kepada mahkamah. Dan mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu berhujah dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, merintahkan suami supaya membayar sejumlah wang yang adil dan patut mengikut hukum syarak. Di sini saya ingin menegaskan dan menyatakan bahawa responden iaitu Melina mempunyai hubungan sulit bersama Robert dan menyebabkan Melina dikategorikan sebagai nusyus terhadap suaminya.
Jadi hujah saya di sini menyatakan bahawa Melina telah melakukan nusyuz terhadap suaminya dan menyebabkan hak mut'ah itu terbatal. Terima kasih. Ya, Arif. Dengan izin Yang Amat Arif, saya ingin menyampaikan hujah saya untuk isu yang seterusnya. Untuk isu yang seterusnya, didapati bahawa mahkamah telah khilaf dalam memberikan hak 50% dalam nilai rumah kepada Melina. Jika dilihat kembali kepada segala data dan bukti dokumen yang telah dinyatakan oleh pihak perayu, mahkamah telah meninggalkan data yang amat penting, iaitu hasil pendapatan sebagai jurutera sebelum ini yang telah digunakan oleh pihak perayu untuk membeli rumah banglo di Seremban 2 di atas nama perayu itu sendiri. Maka di sini kita telah melihat bahawasanya mahkamah telah melakukan kekhilafan dalam memberikan keputusan. Jadi pihak kami berharap agar pihak mahkamah dapat mempertimbangkan semula keputusan yang telah diberikan kepada pihak perayu untuk kemaslahatan bersama. Dengan izinnya Arif, izinkan pihak perayu meneruskan lagi hujahan seterusnya. Merujuk fakta kes ini, kurangan 5 menyatakan bahawa Kamara dan Melina kedua-duanya baru sahaja memulakan pekerjaan mereka dan berkemungkinan mereka telah berkongsi untuk membeli rumah di Kuala Lumpur. Jika tidak, bagaimanakah seseorang yang baru sahaja memulakan pekerjaan mampu untuk membeli sebuah rumah tampahan murah di kawasan yang memerlukan pendapatan yang amat tinggi iaitu di Kuala Lumpur? Tambahan dengan itu, mengikut enakmen 11 tahun 2003, enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 9 2003, Seksyen 122, kuasa mahkamah untuk memerintahkan pembahagian harta semperceraian. Kurangan 1, mahkamah hendaklah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperoleh oleh pihak-pihak itu masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagikan antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagikan antara pihak-pihak itu. Dengan izin Yang Amat Arif, izinkan saya untuk meneruskan lagi hujahan Peguam Safi. Maka dengan ini dapatlah saya simpulkan bahawasanya keputusan mahkamah dalam memberi hak mutlak kepada Melina terdapat beberapa kekhilafan. Oleh itu, harta semperceraian adalah harta yang dikongsi bersama mengikut dalil harta semperceraian ialah harta yang dimiliki atau dimiliki langsung atau diperoleh di dalam tempoh perkahwinan dengan usaha secara langsung atau tidak langsung. Ini dibuktikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu terlalu mengharapkan iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain, iaitu tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maka dapatlah difahami bahawasanya keputusan mahkamah di sini terdapat beberapa kekhilafan yang dapat dilihat. Maka dengan ini pihak perayu berharap bahawasanya mahkamah untuk mempertimbangkan semula di atas hukuman yang telah diberikan kepada pihak perayu dan untuk memberi kesaksamaan terhadap pihak perayu dan juga pihak responden.